A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya sambung perbincangan berkenaan dengan perkara-perkara yang membabitkan salat berjemaah, itu sembahyang berjemaah. Iaitu kita pergi kepada susunan makmum. Kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit. Dan apabila datang orang yang lain, hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah ia takbir, imam hendaklah menuju ke depan, atau makmum keduanya itu undur ke belakang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jabirin qala sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqumtu an yaminihi thumma jaa Jabirun ibnu Sakhrin faqama an yasarihi fa akhadha bi aidina jami'a hatta aqamana khalfahu. Riwayat Muslim, rawahu Muslim. Daripada Jabir katanya, saya telah sembahyang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berdiri di sebelah kanan baginda. Kemudian datang Jabir bin Sakhrin berdiri di sebelah kiri baginda. Maka baginda ambil tangan kami keduanya, sehingga baginda dirikan kami di belakang baginda. Riwayat Muslim. Jadi berdasar pada hak ni, hak kita baca tadi, maka kalau makmum seorang dan imam seorang, maka tak ada masalah. Iaitu macam mana kedudukan dia, tak ada masalah apa-apa. Iaitu mestilah imam dan makmum tadi, makmum duduk di sebelah kanan imam. Begitu. Makmum duduk sebelah kanan imam. Walau macam mana pun di sana ada tiga pandangan. Ada tiga pula pandangan kedudukan sebelah kanan tu macam mana. Sebahagian daripada ulama-ulama mengatakan dia duduk sebelah kanan imam sama dengan imam. Sama tu. Jadi seolah-olah macam kalau kita tengok pada zahir ni, macam kita tak ada beza imam dengan makmum. Yang ada bezanya, imam sebelah kiri makmum sebelah kanan imam. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua pula disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fiqh Islami wa Adillatuhu. Dia kata bahawa makmum ke belakang sikit, sebagai tanda dia makmum, belakang sikit daripada imam. Jadi kita nampaklah makmum tu belakang sikit gitu. Dia macam belakang sikit lah. Dia belakang sikit lah. Itu pandangan kedua. Dan pandangan ketiga mengatakan, iaitu makmum tadi mestilah hujung jari dia lebih sikit daripada tumit imam. Faham tak? Jadi kalau ikut pandangan kedua tu sikit je, kau pandanglah sikit je, biar beza antara imam dengan makmum tadi. Imam depan sikit, makmum belakang sikit. Ikut pandangan ketiga ni, iaitu jari makmum mestilah lebih sikit ke belakang daripada tumit imam. Jadi ada tiga pandangan pula situ. Nak pakai hak mana, kau pandanglah. Sebab itu adalah berdasarkan kepada riwayat-riwayat dan hujah-hujah
yang hujah-hujah yang apa nama orang panggil, hujah-hujah yang ada dalam pandangan masing-masing. Kalau imam seorang, makmum seorang, kedudukannya macam tadi, biasanya kita di Malaysia ni kita pakai pandangan kedua ataupun pandangan ketiga. Maknanya sikit je undur belakang sikit gitu. Kalau sama tu jarang sangatlah tempat kita, orang tengok pelik. Jadi kita pakai pandangan kedua ataupun pandangan ketiga. Kalau imam mari, sebelum saya nak pergi yang kedua ni, kalau sekiranya makmum duduk sebelah kiri imam, hukum dia makruh. Ada ke ni? Ada juga jenis gitu. Dia pakai ikut dam kali. Tak? Dia ikut dam, dia ikut je. Dia nampak ruang sebelah kiri, dia duduk sebelah kiri imam. Biasanya gimana? Biasanya kalau orang baru mari ke masjid, tengok-tengok sudah membayang. Lepas tu ada orang masbuk. Orang masbuk tu duduk belah ni. Duduk belah mana? Duduk belah ni sebelah ni contohnya lah. Jadi hak belah ni penuh dah. Jadi dia nak pilih belah ni tak ada lah. Dia pergi pilih belah ni, dia nampak ada makmum ada luang sikit, dia pun duduk dah sebelah kiri imam. Maka hukum dia makruh. Tak? Makruh. Dah nak buat macam mana dalam keadaan begitu? Nak duduk belah kanan tak boleh dah. Sakut dengan orang lain. Jadi dia duduk belakang imam. Kalau dalam keadaan gitu duduk belakang imam, duduk belakang kepada orang dia yang jadikan dia tak imam tadi. Kemudian kalau dia agak-agak orang tu tak tahu, dia boleh cuit sebagai tanda aku nak ikut mu. Jangan cakap dengan mulut aku nak ikut mu tu, cuit. Cuit. Jadi kalau dah kalau takkanlah dia nak cuit jauh, dia jadi macam bokok pula. Tak? Jauh. Dia boleh ambil sejakah. Dia pun cuit. Lepas cuit tu dia undur pula kali lagi sejakah. Dia balik tempat asal dia. Tak? Begitu kaedah je. Tapi kalau imam itu adalah seorang, makmum adalah seorang. Jangan duduk di sebelah kiri. Itu salah begitu. Kalau seseorang itu semayang ikut imam yang seorang, makmum seorang, imam seorang, tiba-tiba ada orang lain mari. Orang yang kedua, makmum yang kedua ni nak duduk dekat mana? Dia kena duduk sebelah kiri tak imam dulu. Dia jangan duduk belakang tak imam. Kita hari ni kita duduk belakang tak imam tak? Makmum yang baru mari tu duduk belakang tak imam, lepas tu dia curi lah. Sebenarnya salah. Kalau ikut hadis yang kita baca tadi, iaitu kaedah dia ialah kita kena duduk sebelah kiri tak imam. Hak makmum baru ni duduk sebelah kiri tak imam. Lepas pada tu tak imam pun gerak ke depan. Tak imam pun gerak ke depan, maka makmum tadi pun rapatkan saf hak belakang. Ataupun kalau imam tak boleh nak pergi depan dah, pergi depan langgar dinding umpamanya pada masa itu makmum dua-dua orang tadi undur ke belakang, masing-masing undur ke belakang, lepas tu rapatkan saf. Itu cara dia. Ada banyak gerak tu guna. Jangan gerak keligu, gerak sesa. Ngelas sekali tengok sama. Itu kedudukannya kalau sekiranya begitu keadaannya. Kalau jemaah itu terdiri daripada beberapa saf, terdiri daripada jemaah laki-laki dewasa, kanak-kanak dan perempuan, maka hendaklah diatur saf seperti berikut. Di belakang imam saf laki-laki dewasa, kemudian saf kanak-kanak, kemudian saf perempuan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaj'alur rijala qudamal ghilman wan nisa'u khalfal ghilman, rawahu Muslim. Adalah Nabi Muhammad SAW pernah mengatur saf lelaki dewasa di depan saf kanak-kanak dan saf perempuan di belakang saf kanak-kanak. Riwayat daripada Muslim. Tengok je lah, mula-mula orang lelaki dewasa, lepas tu ada saf orang kanak-kanak, lepas tu saf orang puan. Jadi siapa-siapa yang kata tak ada beza antara orang dewasa dengan orang tua sama je, jadi ni hadis ni terang-terang Rasulullah membeza-bezakan
di antara kanak-kanak dengan orang dewasa dari segi soft. Okey, dari segi soft. Kemudian barulah orang puang. Gitu. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha, rawahu Muslim. Sebaik-baik saf lelaki dewasa ialah saf yang pertama. Seburuk-buruknya saf lelaki dewasa ialah saf yang di belakang sekali. Sebaik-baik saf perempuan ialah saf yang di belakang sekali. Dan yang seburuk-buruknya saf yang pertama, riwayat Muslim. Orang lelaki saf yang pertama waktu lebih banyak pahala, lebih afdal, lebih banyak pahala daripada saf yang kedua, yang ketiga, yang berikutnya. Itu. Jadi sebab tu kita kena berebut saf yang pertama. Dan hukum dia makruh kita suruh orang lain. Adakah setengah-setengah kita suruh orang lain duduk saf pertama, kononnya macam ke tak apalah. Tak boleh, makruh. Kalau makanan tak apa. Kita silakan orang makan dulu, baguslah. Tapi saf tak boleh, makruh. Okey, kita pula kena berebut kalau boleh. Dia nak pergi, kita nak pergi. Hak nedang dulu, berebut. Siapa pekat ngundi, boleh ngundi. Kalau sama-sama berebut boleh ngundi kejap. Tak, kau pandai wah kau ni pun waktu tu kita kau andai lah, tak? Maknanya kita kata boleh ngundi kejap, siapa dulu, siapa menang, dia duduk depan. Maknanya dia makruh kita pergi giah dulu sawak gitu. Itu adalah satu benda yang makruh. Kita ambil je, nampak gelonggong je, masuk lalu. Itu bagi orang lelaki. Berebut saf yang pertama. Saf yang kedua kurang lagi pahala. Saf yang ketiga kurang lagi pahala. Tapi boleh pahala. Jangan kata tak boleh pahala. Bolehlah pahala. Okey. Kalau orang puang pula, saf yang kemudian lebih baik daripada saf yang depan. Tetapi kata Syekh Abdul Aziz Baz, Syekh Abdul Aziz Baz dalam beberapa kitab fatwanya, dia mengatakan itu kalau sekiranya tidak ada dinding, tidak ada penghalang di antara lelaki dan perempuan. Kalau tak ada halangan, tak ada penghalang, tak ada tabir, okey, tak ada tabir yang membeza-bezakan, yang memisahkan di antara lelaki dengan perempuan, jemaah lelaki dan jemaah perempuan, pada masa itu kalau tak ada tabir, pada masa itu saf perempuan yang terakhir lebih baik daripada saf yang di hadapan, sebab dia makin jauh dengan orang lelaki. Saf yang depan kurang baik daripada saf yang di belakang. Kalau sekiranya tak ada tabir, kalau ada tabir, kata Syekh Abdul Aziz Baz, saf depan adalah lebih baik daripada saf belakang kalau ada tabir. So kalau orang puang tengok ada tabir tu. Okey, kalau tak ada tabir, saf orang puang hak depan kurang baik, saf belakang dia adalah lebih baik. Kalau ada tabir, saf orang puang hak depan lebih baik daripada saf orang puang yang belakang lagi. Gitulah keadaannya. Kemudian saf haruslah lurus dan rapat, bererti jangan ada renggang antara seorang dengan yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anasin, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqbilu alaina biwajhihi qabla an yukabbira fayaqulu tarasu wa'tadilu, rawahu Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan muka baginda kepada kami sebelum takbir. Baginda bersabda, rapatkanlah dan luruskanlah barisan kamu, saf kamu, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah SAW sebelum start semayang, Rasulullah tengok dulu saf, dan Rasulullah pesan supaya rapat-rapatkan saf. Jadi hak kita buat selama ni betul lah. Tok Imam duk kata betulkan saf, rapatkan saf, itu adalah betul, adalah bertepatan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saddul khalal
fa inna syaitana yadkhulu fima bainakum bimanzilatil hadfi. Rawahu Ahmad. Daripada Abu Umamah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuhkanlah olehmu jarak kosong di antara kamu, maka sesungguhnya syaitan dapat masuk di antara kamu seperti anak kambing. Riwayat Ahmad. Kalau kambing sungguh tak apa. Dok geli. Kalau kambing sungguh, kita renggang soh tu, kambing mari tengah, kucing mari tengah, dok geli mana? Tak. Kalau setan, ya Allah tak apa nak kata lah. Tak. Jadi setan mari tengah tu. Bila setan duduk tengah tu, kalau setan duduk saja tak apa. Setan perangai dia apa? Dia akan berusaha merosakkan manusia. Dia akan membisik-bisikkan benda yang tak baik. Jadi kita yang beri peluang ke dia, kita yang beri tepat ke dia. Mana tepatnya? Kita pergi dengan soft. Itu kita maknanya kita kata kita kena rapatkan soft tu. Soft dalam semayang kena rapat-rapatkan supaya tidak ada syaitan-syaitan celah tu. Dia duduk celah tu ialah kalau molek tak apa, ini syaitan. Syaitan duduk tengah, duduk tepek dengan kita kata gitulah istilahnya, duduk tepek dengan kita. Tak. Jadi sebab tu rapatkan soft lepas pada ni supaya kita tak beri peluang kepada syaitan. Dia duduk celah tu dekat sangat dah dengan telinga. Dia bisik macam-macam. Itulah yang ingat ke selipar luar tu. Selipar batal baulik ni contohnya ingat dah. Allah dah ingat sekarang nak tak sebelah sini, nak tak sebelah sini. Kalau kau curi nak curi, dia jumpa sebelah tu. Dia nak cari belah lagi, dia mari mikir. Padahal kalau aku letak sebelah ni, belah ni belah, orang curi dah curi. Umpamanya dia mari mikir dalam semayang apa? Dah rapat soft. Jadi syaitan duduk tengah tu, maka dia berperananlah merosakkan manusia. Tak begitu. Imam hendaklah jangan mengikuti kepada yang lain. Imam itu hendaklah bersendirian, tidak diterpengaruh oleh orang lain. Kalau ia makmum, tentu ia akan mengikuti imamnya. Kita tak boleh ikut orang yang jadi makmum kepada orang lain dalam masa yang sama. Kalau masa berlainan tak apa. Hak macam kita buat hari ni, imam sudah dah semayang Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian makmum hak masbuk dia bangun, maka kita ikut dia. Hak tu tak apa. Sebab apa? Masa dia ikut imam habis tempoh dia. Masa dia ikut imam makmum tu, hak masbuk tadi, dia ikut imam tempoh dia habis dah. Maka dia anggap semayang seorang dah. Pada masa tu kita ikut tak apalah. Sebabnya kita ikut dia sebagai imam, dia tak jadi makmum kepada imam yang lain dalam masa yang sama. Gitulah maksudnya dah. Begitu. Yang ketujuh, hendaklah sama aturan sembahyang makmum dengan sembahyang imam. Artinya tidak sah sembahyang fardu yang 5 mengikuti kepada sembahyang gerhana atau sembahyang maya. Kerana aturan cara kedua sembahyang itu tidak sama, tetapi tidak berhalangan orang yang sembahyang fardu yang 5 mengikuti orang sembahyang sunat yang sama aturannya, seperti orang sembahyang isyak mengikuti orang sembahyang tarawih dan sebaliknya, kerana aturan dua sembahyang tersebut sama. Jadi aturan tu mesti sama di antara sembahyang imam dengan sembahyang makmum. Kalau tak sama aturan dia, macam contohnya kita kata tak imam sembahyang jenazah, kita nak sembahyang isi nak tupang dia, tak boleh, aturan tak sama. Sebab dalam sembahyang jenazah tidak ada rukun rokok, tidak ada rukun sujud, tidak ada tahiyat, tidak ada duduk di antara dua sujud, tak ada rakaat pertama, tak ada rakaat kedua, dia pakai sekaligus lalu gitu. Maka kita nak ikut tak sah. Ataupun imam semayang gerhana matahari ataupun gerhana bulan, yang mana semayang gerhana ni dia ada 2 rakaat. Dia ada 2 rakaat dan ada 2 i'tidal. Kita nak semayang isyak nak tupang dia, kita ada se-rakaat dan se-i'tidal, maka tak sah semayang makmum tadi sebab aturan yang berlainan. Begitu. Tapi kalau makmum semayang isyak, semayang yang sama aturan walaupun rakaat berlainan, sah.
tak ada masalah apa-apa. Makmum nak sembahyang subuh, nak ikut imam sembahyang isyak, boleh tak? Berlaku tak? Boleh jadi berlaku lah. Sebab apa? Sebab imam tu dia tidur. Jadi dia jaga-jaga dia tak sembahyang gisa. Dia tidur start daripada garik, daripada sembahyang maghrib dia tidur. Dia jaga-jaga tengok-tengok pukul 6.30. Tak, dia pun nak sembahyang isyak. Maka makmum pun nak sembahyang subuh, dia ikutlah apa nama ni imam yang sembahyang isyak tadi. Sah tak sembahyang? Sah, tak ada masalah. Tak, walaupun rakaat imam lebih kurang lagi bilangannya daripada rakaat makmum. Lepas daripada 2 rakaat terpulanglah kepada makmum, sama ada nak mufaraqah ataupun tunggu tu imam sampai masuk rakaat yang keempat, beri salam sekali, kok pandai. Nah, itu kaedah dia. Nombor 8, laki-laki tidak sah mengikut perempuan. Bererti laki-laki tidak boleh menjadi makmum sedang imamnya perempuan. Adapun perempuan yang menjadi imam bagi perempuan pula tidak berhalangan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'amminanna imra'atun rajulan, rawahu Ibnu Majah. Perempuan janganlah dijadikan imam sedang makmumnya lelaki, riwayat Ibnu Majah. Ini tak boleh. Orang lelaki jadi makmum, tu imam dia orang puang. Tak boleh, tak sah. Kok mana-mana pun tidak sah mengikut pandangan mazhab kita dan pandangan jumhur ataupun ammatul fuqaha, kebanyakan ulama, boleh katakan keseluruhan ulama. Cuma dalam kitab Al-Mufassal fil Ahkamil Mar'ah disebutkan satu hadis bahawa ada orang puang jadi tu imam, makmum dia orang lelaki, iaitu hadis dia bunyi apa nama ni, Ummuna Waraqah, Ummun Naufal, kana Rasulullah SAW yazuruha fi baitiha wa ja'ala laha muadhdhinan yu'adhdhinu laha wa amaraha anta umma ahla dariha fa ana ra'aitu muadhdhinan syaikhan kabira. Ni riwayat sahih, hadis ni sahih. Itulah seorang sahabat nama dia Ummu Waraqah. Ummu Waraqah ni Rasulullah pergi ziarah dia, lalu Rasulullah pun ajar dia, kamu boleh jadi tok imam. Dan apa nama orang tukang azan tu, orang dalam rumah dia juga tidak sebut siapa, toki dia ke, ayah dia ke, pak dara ke, hak tu tukang bang, tukang komak dan tukang bang. Jadi Ummu Waraqah puan ni jadi tok imam. Maka macam mana dengan hadis ni? Maka sebahagian daripada ulama seperti disebut dalam kitab Mufassal fi Ahkam Mar'ah mengatakan bahawa boleh orang puan jadi imam kepada orang lelaki untuk dalam rumah. Dalam rumah untuk maslahah-maslahah tertentu. Boleh, tapi pandangan tu kita tak pakai, jangan pakai. Kalau pakai hak tu takut jadi berat pula lah. Hari tu tak boleh isu-isu macam ni kita ikut Syafi'i lah. Okay, senang. Tak boleh lalu lah kita kata. Tak, jangan pakai pandangan-pandangan lemah-lemah tu, biarlah kita pakai orang puan tak boleh jadi tok imam kepada orang lelaki, kecuali orang puan boleh jadi tok imam kepada orang puan juga. Begitu tak apa. Jadi tak timbul isu orang puan nak sembahyang Jumaat jadi tok imam baca khutbah pula. Itu tidak boleh sama sekali. Bukan tak boleh saja, tak sah lah. Yang kata tak boleh sah lagi, tak sah lah. Okay? Jawab dia adalah tidak sah. Nombor 9, keadaan imam tidak ummi sedang makmum qari. Artinya imam itu hendaklah orang yang baik bacaannya. Janganlah tu imam tu bacaan dia tertinggal satu sabdu ataupun tertinggal satu huruf. Tak boleh. Dengan bacaan yang mutawatir. Bacaan ni banyak. Sama ada yang mutawatir, sama ada yang ahad, sama ada yang syazah. Kalau tengok Ibnu Katsir, dia sebut satu surah je, surah mula-mula dalam Quran, nama dia surah Fatihah, kalau kita baca dalam semayang. Yang kita baca hari ni tu riwayat mutawatir. Memang ada lah sikit beza dalam riwayat mutawatir ni pun ada juga. Macam kita kata Maliki Yaumiddin, ada riwayat kata Maliki Yaumiddin pendek.
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, panjang, ma panjang. Dan ada bacaan maliki yaumiddin, ma pendek. Dua-dua tu mutawatir, tak ada masalah. Nak pilih hak mana sekok pandai kita. Tapi biasanya kita baca maliki yaumiddin. Tak. Walaupun boleh maliki yaumiddin pendek, tapi oleh kerana tak berbalah dalam masyarakat bukan tahu belaka. Kan dia balah dia Tok Imam pula. Kenapa Tok Imam baca gini pelik pada orang? Janganlah. Tok Imam dia kena baca hak biasa. Begitu. Tidak jadi balah sokmo dalam masyarakat. Hak ni tak puas hati. Hak ni tak pergi sejik ni sebab apa Tok Imam baca maliki yaumiddin. Dah. Bahak betul belaka dah. Jadi imam tu kena baca hak biasa. Hak biasa je maliki yaumiddin. Di sana ada bacaan lagi tapi syazah dipanggil. Syazah ni bacaan yang pelik, yang riwayat yang asing, riwayat yang terlalu lemah. Kalau kita baca jadi tak sah semayang. Iaitulah dua riwayat lagi. Malaka yaumiddin. Malaka yaumiddin. Dia jadi PM Abi. Malaka yaumiddin. Ada bacaan macam tu tapi syazah. Syazah ni makna bacaan yang tidak diriwayatkan secara kuat, secara ramai, diriwayatkan oleh beberapa orang yang sedikit. Jadi kalau kita baca juga tak sah mayang kita. Hak syazah ni. Jadi kita baca malaka yaumiddin. Yauma jadi maf'ulun bi. Malaka jadi fa'il madhi. Tak? Boleh baca gitu? Tak boleh. Tak sah. Tu jawab dia walaupun ada riwayat. Dan ada juga riwayat daripada Nafi' yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, baca dia maliki yaumiddin, panjang sikit ki. Maliki yaumiddin dipanggil isba'. Bacaan dengan isba'. Maka hak tu pun tak sah kat kita baca sebab dia riwayat yang syadzah, riwayat yang pelik. Maliki yaumiddin gitu. Dan ada juga bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baca bagi atas ma. Gitu. Ada tak bacaan gitu? Ada. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir ada riwayat, tapi riwayat tu adalah riwayat yang syadzah, riwayat yang pelik. Kalau kita baca tak sah mayang kita. Yang kita baca selama ni Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak sambunglah milhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada satu bacaan yang pelik, yang syadzah, kalau kita baca tak sah. Walaupun kita belajar tinggi kali pun, kalau kita membayar tak sah. Kalau kita baca gitu, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim, alham. Kalau kita nak sambung lah, kononnya nak sambung lah ni, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baca ma. Dah sebab apa baca ma? Dia panggil naklu ni apa makna dia? Sebab nak ra'i alhamdulillah tu. Bila nak ra'i alhamdulillah, maka baris mi tukar kepada ma sebagai satu naklu, dipanggil satu tukaran, satu perpindahan baris buat sementara sebab nak sambung, nak ra'i baris huruf yang selepas pada tu. Jadi bunyi dia guna Bismillahirrahmanirrahim malham, sebab nak ra'i kepada alhamdulillah. Faham tak maksudnya? Tu. Jadi bacaan tu boleh. Bacaan tu ada syadzah, bacaan yang pelik, yang tidak boleh kita bawa dalam sembahyang dan tidak sah kalau kita baca, kita tukar baris gitu. Haram kita baca gitu walaupun ada riwayat. Yang ada naklu ada dalam surah apa ni, dalam surah Hujurat dah. Bi'salismu. Tu adalah bi'salismu tu naklu juga. Bi'salismu. Bi'samismul fusuqa, bi'samismu apa? Bi'samismul fusuqu ba'dal iman, ada dalam Quran dalam surah Hujurat. Tapi dalam Fatihah ada juga, tapi riwayat syadzah, tak boleh baca. Begitu juga ada satu riwayat seperti itu disebut oleh Ibnu Katsir, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada sabdu. Dia sepatutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami sembah, kepada engkau kami minta pertolongan. Tapi ada bacaan tak ada sabdu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak tu pun syadzah juga. Maka kalau kita baca tak sah sembahyang kita. Begitu. Jadi ada juga lah, dia orang baca pelik-pelik ni ada dua. Sama ada orang tak reti teru ataupun orang reti pelajar. Kalau orang tak reti teru, mungkin dia tak belajar, dia faham rambang. Sebab dia tak belajar baca Fatihah depan tok guru.
Jadi dia pun faham gambar. Ya, kena abu dua, ya, kena setengah, tak tahu. Ada juga orang pandai belajar, dia baca banyak sangat. Riwayat-riwayat dia belajar belaka Mesir tu. Dah, maka dia pun nak baca hak pelik kali malam ni. Ya, kena abu dua, ya, kena setengah, jangan. Jadi orang pandai doa dah boleh ke? Bukan tak boleh pandai tak apa, tapi amalan tu jangan kita buat benda-benda yang bercanggah dengan apa yang disebutkan dalam riwayat mutawatir. Begitu kaedah dia. Tu buat contoh-contoh lah dalam Fatihah. Habis. Kemudian kita pergi kepada mana? Nombor 10. Janganlah makmum beriman kepada orang yang diketahuinya bahawa sembahyang orang imam itu, orang jadi imam tu tidak sah, batal, seperti mengikut imam yang diketahui oleh makmum bahawa ia bukan orang Islam, atau dia berhadas, atau bernajis badan, atau pakaiannya, atau tempatnya. Kerana imam yang seperti itu hukumnya tidak dalam sembahyang, maknanya tidak masuk dalam sembahyang, sebagaimana akan diikut sembahyangnya. Jangan dia ikut imam yang confirm tak sah. Kalau ikut dia batal, tu imam tu batal mendapat sembahyang, memang tak sah sembahyang, kita ikut juga. Jangan, kecuali imam itu mazhab lain, yang mana dalam mazhab dia tu sah, mazhab kita tak sah, hak tu tak apa. Al-ibratu bimadhabil imam la bimadhabil makmum. Tu tak apa. Imam dalam mazhab Hanafi tak, kita kata mazhab Maliki lah, mazhab Hanafi lain sikit, mazhab Maliki, makmum mazhab Syafi'i. Imam mazhab Maliki, maka makruh dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau dalam mazhab Maliki, Al-Fatihah itu tak masuk bismillahirrahmanirrahim, kalau baca dia jadi makruh. Dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Hanafi pula, bismillahirrahmanirrahim tak masuk dalam Fatihah, tapi kalau baca Fatihah kena baca bismillahirrahmanirrahim sebagai tanda permulaan surah, permulaan nak gerak surah tadi kena baca bismillah. Contohnya imam itu adalah mazhab Maliki, dia tak baca bismillahirrahmanirrahim, maka tak baca bismillahirrahmanirrahim tak sah di sisi kita mazhab Syafi'i, tetapi boleh ikut. Boleh ikut. Sebab apa? Al-ibratu bimadhabil imam la bimadhabil makmum. Sebabnya ialah yang diiktibarnya ialah mazhab imam, bukan mazhab makmum. Yang diiktibar, yang dikiranya ialah mazhab imam, bukan mazhab makmum. Pada masa itu makmum automatik dia jadi mazhab Maliki juga, walaupun dia ikut mazhab Syafi'i, tapi automatik dia jadi mazhab Maliki. Begitu. Walaupun kita dah ikut mazhab Maliki daripada awal, walaupun kita dah niat ikut mazhab Maliki, tapi automatik dia jadi mazhab Maliki. Sebab apa? Bila sembahyang berjemaah ikut mazhab imam. Faham dah? Itu pandangan jumhuri ulama, kebanyakan ulama. Jadi bila timbul gitu, maka kita taklah was-was kalau kita pergi Mekah kita ikut imam yang mazhab Hambali. Ataupun kita pergi ke negeri-negeri melancong, piti banyak, pergi melancong ke Turki, piti banyak lagi, melancong ke Eropah, tengok-tengok imam tak baca bismillah, imam apa lagi, adalah benda-benda lain lagi yang wajib kepada kita tapi tak wajib bagi dia. Pada masa itu sah semayang, sebabnya ialah kerana keperkiraan syarak ialah mazhab imam, bukan mazhab makmum. Itu kaedah dia. Habis. Kemudian hukum masbuk. Masbuk iaitu orang yang mengikut kemudian ia tidak sempat membaca Fatihah beserta imam di rakaat pertama. Hukumnya jika ia takbir sewaktu imam belum rakaat, hendaklah ia membaca Fatihah seberapa mungkin. Apabila imam rakaat sebelum habis Fatihahnya, maka hendaklah ia rakaat pula mengikuti imam. Atau didapatinya imam sedang rakaat, maka hendaklah ia rakaat pula. Ringkasnya, ia hendaklah menurut bagaimana keadaan imam sesudah ia takbiratul ihram. Orang masbuk ni orang dak dang sepenuhnya baca Fatihah, dak muak baca Fatihah masa tu. Kalau dia ikut imam, dia Allahu Akbar, kadar dia masuk Fatihah dengan kadar imam pergi rakaat itu dang baca Fatihah pada bacaan sederhananya, hak tu orang panggil orang muafiq lagi, tak masbuk lagi. Okey. Tapi kalau orang masbuk ni macam mana? Dia Allahu Akbar, dia tak muak baca Fatihah waktu,
antara dia takbir sehinggalah imam tu rokok, orang panggil orang masbuk. Kalau begitu keadaannya, dia kata, kita semua tahu belah kedah ni, saya sebut je lah, dah sebut dalam buku gini. Maka pada masa itu makmum tadi hendaklah mengikut terus perbuatan imam. Dia tinggallah Fatihah hak dak baca, mungkin separuh, mungkin baru start, mungkin dak satu ayat dan sebagainya. Dia ikut je Datuk Imam. Sebabnya ialah untuk rakaat pertama bagi orang masbuk ini, bacaannya ditanggung oleh imam. Ditanggung oleh imam. Itu kaedah dia. Apabila masbuk mendapati imam sebelum rokok dan sedang rokok, dan dia dapat rokok yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat satu rakaat. Bererti sembahyangnya itu terhitung satu rakaat. Ini semua tahu. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaatnya jika belum cukup sesudah imam memberi salam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumus salata wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'a wa man adraka ar-ruku' faqad adraka ar-raka'ah. Riwayat Abu Daud. Apabila seseorang di antara kamu datang sembahyang sewaktu kami sujud, maka hendaklah kamu sujud juga, dan janganlah kamu hitung itu satu rakaat. Dan barang siapa yang mendapati rokok berserta imam, maka ia telah mendapati satu rakaat. Riwayat Abu Daud. Macam sebut tadi lah, sama lah. Hak ni dalil dia je. Siapa dang rokok dengan imam, dia dapat rakaat tu. Siapa tak sempat, maka walaupun dia ikut Tok Imam sedang iktidal, walaupun dia sujud sama Tok Imam sekalipun, tapi tak kira rakaat. Tak kira rakaat tu, dia kena tambah juga selepas pada beri salam. Adapun Fatihah ditanggung oleh imam. Ini pendapat jumhur ulama. Sebahagian ulama yang lain berpendapat masbuk tidak mendapat satu rakaat, melainkan apabila ia dapat membaca Fatihah sebelum imam rukuk. Mereka beralasan dengan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimuh. Rawahu Bukhari dan Muslim. Bukhari wa Muslim. Bagaimana keadaan imam ketika kamu dapati, hendaklah kamu ikut, dan apa ketinggalan olehmu, hendaklah kamu sempurnakan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang lebih berhak menjadi imam ialah orang tersebut dalam hadis berikut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Uqbah ibn Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu bis sunnati sawa' aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa' fa aqdamuhum sinnan wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi. Rawahu Ahmad wa Muslim. Daripada Uqbah bin Amr telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi imam di antara kamu ialah mereka yang terbaik bacaannya. Kalau mereka sama bacaan, maka yang terpandai dalam sunnah. Kalau kepandaian mereka sama dalam sunnah, yang dilihat ialah lebih dahulu berhijrah ke Madinah. Kalau bersamaan pula dilihat yang lebih tua. Dan janganlah diimamkan seseorang di tempat kekuasaan lelaki lain. Artinya tuan rumah lebih berhak menjadi imam. Dan janganlah seseorang duduk di rumah orang lain atas tikarnya, melainkan dengan izin tuan rumah itu. Riwayat Ahmad dan Muslim. Makna dia, orang yang berhak jadi imam ialah orang yang aqra'uhum, orang yang dua tafsir. Yang paling betul dalam hak mazhab Syafi'i ialah orang yang paling banyak menghafal Quran. Tu. Ada juga yang mengatakan orang yang lebih alim tentang Quran, bukan lebih banyak menghafal, hak lebih pandai. Kalau tafsir ke dia, Quran 4 jam boleh. Walaupun dia tak menghafal. Ada dua pandangan situ, tapi hak mazhab kitanya ialah orang yang paling banyak menghafal Quran. Hak tu yang paling layak untuk jadi imam. Jadi betul dah hari ni, orang jadi imam kita beri kepada orang-orang yang hafiz lah umpamanya. Itu adalah tindakan yang betul sebenarnya. Tapi hafiz juga tajwid kena pandai lah. Quran suting tajwid kita pukang dah. Tak ikut habis kaedah-kaedah tajwid tak boleh juga. Kena ikutlah kaedah-kaedah tajwid. Itu. Kemudian dalam hadis ni beritahu, kalau kita pergi rumah orang,
Jangan kita buat pandai-pandai kita jadi tok imam, mentang-mentang kita ustaz. Dah. Orang ajak tulang, orang ajak buka puasa ke, kita pergi. Lepas tu komak kita pun, kita ni ustaz, kawan-kawan kita tadi cikgu-cikgu belaka. Dah, seorang ni bahagian ni bukan agama, kita seorang agama. Kita pun buat pandai-pandai terus jadi imam. Jangan. Sebab apa orang yang paling layak jadi imam kalau dalam satu-satu rumah ialah tuan rumah. Tuan rumah. Dah, tuan rumah dak pandai, dia jepuk lah. Siapa-siapa hak dia jepuk tu lah. Jangan kita buat pandai-pandai. Mentang-mentang kita ustaz, kita depan lalu. Jangan. Biar kau jepuk dulu. Begitu. Dan sebaik-baiknya biar tuan rumah jadi tok imam. Begitu kaedah ya. Jadi apabila seseorang tu pergi ngajar di masjid, macam saya ngajar masjid ni, maka kita pun dah, kita ustaz, kita ke depan lalu lah, tok imam apa lah. Kita ngajar. Jangan tok imam kerja dia. Kerja dia orang pilih dah untuk jadi tok imam masjid ni. Maka kerja dia macam mana pun jangan kita buat pandai-pandai. Kecuali kalau orang jepuk. Orang jepuk tu cerita lain lah. Orang jepuk sangat dan sebagainya. Jangan. Tapi seafdal-afdal walaupun jepuk sekalipun, kalau boleh beratkan diri, jangan. Sebab apa? Biarlah tok imam yang dilantik untuk masjid ataupun surau itu yang menjadi tok imam. Itu. Begitu kaedah dia dah. Walaupun orang mari itu adalah orang yang daripada Mesir. Mari Dr. Yusuf Qaradawi mari. Ulama-ulama besar mari dak masjid ni dak. Dia dak lagi kita orang masjid ni tok imam masjid kau jadi tok imam kau. Lebih afdal lagi. Gitu dah kaedah dia dah. Jadi itu sebenarnya. Kemudian yang ketiganya disebut dalam hadis ni, jangan kita pandai-pandai duduk atas tikar rumah orang kecuali dia jepuk, sila duduk. Ni disebut dalam hadis ni, iaitu wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idzni. Jangan duduk atas tikar rumah orang kecuali setelah dia jepuk duduk. Makna dia zaman dulu tikar, zaman learning kursi sofa tu Jangan kita masuk rumah orang tengok duduk lal. Jangan. Orang kata jepuk duduk, baru kita duduk. Dah kalau dah jepuk duduk diri dah rumah orang kan, rumah kita rumah orang ni maka itu kaedah dia, iaitu jangan kita berani buat pandai-pandai duduk. Duduk dia jepuk masuk baru masuk. Kalau dia kata dia tak jepuk kenapa, dia tak kata sila masuk, cegak gitu cegak gitu. Kenapa kita nak cakap-cakap situ dan orang kan tuan rumah tak jepuk, mungkin dia rumah dia tak kemah warna tu dah. Berjibung kali anak cucu dia balik umpamanya dah. Dia main habis, dia main menapa ni, main koseng-koseng tu dah. Jadi malu dia tak jepuk. Kita tak boleh gitulah. Jangan pula sangka buruk. Pergi rumah dia tak jepuk masuk dah. Dia ada hal dia yang kita tak tahu, yang dia lebih tahu sebab dia tuan rumah. Jangan duduk atas kursi rumah orang kecuali dia kata sila duduk. Tu itulah adab kita dengan orang. Bertapalah Islam ni menghormati hak orang, hak benda-benda pribadi orang. Itu imam yang dibenci. Ada pula ni satu isu lain. Seseorang yang menjadi imam masjid atau langgar ni mendapa tau surah maknya. Saya ni bahasa Indonesia. Atau tempat-tempat berjemaah yang lain, tetapi kaum, iaitu orang banyak ni orang ramai, yang berjemaah di situ benci kepadanya, sedang kebencian mereka kepadanya disebabkan keagamaan, maka hukum iman yang seperti itu menurut sebahagian ulama haram dan sebahagian lagi berpendapat makruh. Kalau imam tu orang tak berahi, makmum tak berahi, dia jadi tok imam, tak suka, benci jadi tok imam. Dan benci tadi sebab agama, bukan sebab dia tu hitam, bukan sebab dia tu miskin, bukan sebab dia tu orang panggil fizikalnya tak molek. Umpamanya huduh muka, malah nak ikut dia umpamanya tak. Ataupun mungkin sebab apa, sebab dia ni muda pada kita, malah aku nak ikut orang muda-muda lah, kita orang tua dah. Malah nak ikut imam muda-muda ni umpamanya. Bukan sebab kita tak berahi hak keduniaan, yang kita tak berahi hak keagamaan. Pada masa itu orang yang jadi tok imam tadi, kita ikut dia jadi makruh. Imam tu memang ada kih macam-macam lah kih learning. Gelak pipih umpamanya dia ambil pipih mana tak tahu. Seleweng pipih ke ataupun ngorak orang ke.
Adalah berita-berita tertentu sampai kita. Bab-bab agama dak luluh dia ni. Pandai bab ngapa Quran Allah nombor 1. Tak, tapi bab ngorat nombor 2. Jadi gitulah umpamanya. Maka itu jadi masalahnya, kita benci sebab keagamaan dia. Pada masa itu makruh kita berimangkan tu imam gitu. Dan nak buat guna, pakatlah, jangan lama sangat lah. Pakat lah datang kuasa, kita minta dia tukar jadi imam dengan sebab-sebab nak jaga kemaslahatan aktiviti utama masjid, iaitulah sembahyang berjemaah. Faham? Jadi honing kita sambung lagi pada masa akan datang ni. Sebab apa? Sebab dia kait dengan macam mana orang bid'ah jadi tak imam, macam mana orang Syiah jadi tak imam, orang Ittihadiyah jadi tak imam, tak? Ataupun orang kononnya dituduh buat bid'ah dalam masyarakat, sedangkan benda tu tidaklah bid'ah di sisi semua ulama. Tak imam baca talqin, kita kata talqin tu bid'ah, boleh tak nak ikut dia, sedangkan talqin tu mazhab Syafi'i sunat. Ada perbahasan-perbahasan dia. Saya akan sambung insya-Allah pada minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina waffiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.